Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti biasa, saya akan minta tuan-tuan untuk subscribe channel YouTube Don Amran untuk memberikan saya ruang dan peluang mengutarakan pandangan, pendapat dan memberikan saranan tentang situasi politik yang berlaku di negara kita pada hari ini. Kali ini saya nak bercakap tentang tokoh yang tidak asing lagi yang bernama Tun Dr. Mahathir Mohamad yang hari ini menggasak pula Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan meminta ataupun mengusulkan kepada Dewan Rakyat untuk mengadakan undi tidak percaya kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Keadaan ini mengimbau kembali kenangan saya ketika saya mewawancara Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika saya menjadi wartawan satu ketika dulu. Dalam wawancara tersebut, ketika itu zaman Pak Lah. Ketika itu Tun M tengah sibuk menggasak Pak Lah. Kami bertanyakan soalan kepada beliau. Apakah selepas beliau menggasak Pak Lah dan sekiranya Pak Lah tumbang, Pak Lah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, apakah Tun M akan terus mengkritik Perdana Menteri seterusnya? Dia kata, saya masih ingat lagi. Dia kata, no. Saya takkan kritik lagi Perdana Menteri seterusnya kerana jika saya terus kritik Perdana Menteri seterusnya, orang akan ingat saya gila. Rupa-rupanya dia faham jika dia terus menyerang Perdana Menteri seterusnya, orang akan ingat dia gila. Tetapi tuan-tuan, selepas pada Pak Lah, bila Datuk Seri Najib jadi PM pula, dia pun serang Najib. Lepas tu, dia sendiri jadi PM. Tak puas hati, dia letak jawatan dan tempat itu diambil alih oleh Tan Sri Muhyiddin sekarang. Tan Sri Muhyiddin pun dia serang juga. Maknanya apa? Maknanya Tun M takkan puas hati siapa-siapa pun jadi PM. Agak-agak tuan-tuan lah, siapakah yang boleh jadi PM dan Tun M takkan kritik dia? Siapakah Perdana Menteri yang terbaik dari kacamata Tun M yang jika beliau menjadi Perdana Menteri, Tun M takkan kacau, takkan kritik, takkan serang, takkan gasak apa benda pun? Jawapannya bagi saya ialah tak lain tak bukan anak beliau sendiri, Datuk Seri Mukris Mahathir. Kita semua tahu Tun M nak jadi PM balik sebab apa? Sebab dia nak anak dia jadi PM. Dia nak anak dia boleh menggantikan tempat beliau kerana PM selalunya akan mengusulkan satu nama kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menggantikan beliau. Apabila Tun M menjadi PM, maka anaknya mempunyai potensi yang cerah untuk menjadi PM mungkin yang ke-10. Jadi, saya memberikan cadangan kepada kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita akan mengadakan election PRU 15 dalam masa 3 tahun lagi. Sekarang ni, bagi je lah. Bagi je lah kat Tun M jawatan PM tu balik. Bagi je. Katanya untuk mandat rakyat. Bagi. Tapi dengan syarat. Dengan syarat, Tun M mesti lantik anak dia jadi TPM. Sebab kita nak tengok dalam masa mungkin setahun ke 2 tahun selepas itu, anak dia pula jadi PM dan anaknya akan mengemudikan semula sebuah pasukan untuk berdepan dengan PRU15. Kita nak tengok kemampuan Mukris untuk mengendalikan PRU15 dan bolehkah dia menang jika bukan kerana bapa dia. Itu satu. Syarat kedua, dia mesti lantik Lim Guan Eng kembali sebagai Menteri Kewayangan. Untuk kita tengok Guan Eng ni punya sembang pada ketika harga minyak $60 setung, dia masih lagi tak tunaikan janji manifesto. Apatah pula ketika negara ini pada hari ini harga minyak hanyalah $20 setung. Kita nak tengok adakah dia akan memberikan alasan, oh dulu kita RM60, sekarang harga minyak sudah turun $20 setung. Apakah ini adalah alasan kepada Lim Guan Eng, Menteri Kewayangan, untuk tidak menunaikan janji manifesto? Dan kita nak tengok betapa rakyat akan serik buat kali keduanya untuk mengundi Pakatan Harapan pada PRU15 akan datang. Jika kita letakkan tiga-tiga orang ini kembali menuju negara, iaitu dengan pertamanya Tun M kembali sebagai Perdana Menteri, anaknya jadi TPM, Timbalan Perdana Menteri, dan Menteri Kewayangan Lim Guan Eng kembali menjadi Menteri Kewangan, maka kita akan melihat satu
titik kejatuhan yang sah, yang confirm bahawa PRU15 Pakatan Harapan tak akan menang lagi dan tidak akan lagi menjadi kerajaan. Kita nak tengok tu. Kerana tuan-tuan, kita dapat lihat sekarang ni betapa Pakatan Harapan hari-hari buat bising kata Perikatan Nasional ini lemah, kerajaan yang tidak sah, kerajaan yang tidak mampu untuk mendapatkan kepercayaan rakyat kerana kononnya mandat rakyat hanyalah bersama Pakatan Harapan. Come on lah. 22 bulan Pakatan Harapan memerintah. Betapa orang Melayu, majoriti pengundi negara ini resah gelisah, gundah gulana dengan apa yang berlaku kepada negara ketika Pakatan Harapan memerintah. Kita dapat lihat orang Melayu tidak mahukan Pakatan Harapan memerintah kerana mereka melihat betapa 22 bulan yang lalu negara ini ditadbir oleh DAP, sebuah parti Cina yang kononnya berbilah bangsa tetapi hanya mengutamakan satu bangsa semata-mata, iaitu bangsa DAP. Dan kita dapat lihat hari ini betapa orang Melayu menolak, rakyat sebenarnya menolak Pakatan Harapan ni. Ketika berlaku sejak bermulanya langkah Sheraton sampai ke akhirnya sehingga tertubuhnya Kerajaan Perikatan Nasional, rakyat tidak bangkit, rakyat tidak turun ke jalan raya, rakyat tidak mengadakan huru-hara kerana mereka mahukan negara ini mendapat sebuah kerajaan baru atas nama Perikatan Nasional yang dinominasi oleh Melayu Islam dan juga ada wakil-wakil Cina dan India di dalamnya. Kita dapat lihat hari ini rakyat bersyukur kerana ketika negara berdepan dengan satu virus yang maha dahsyat yang bergoncang dunia, bukan sahaja Malaysia tapi USA, UK, Itali, Jepun dan sebagainya turut terkesan akibat COVID ini, maka Malaysia mampu untuk mengendalikan virus ini dan yang lebih mementingkan kehidupan rakyat dengan memberikan pelbagai jenis bantuan, bukan saja wang tunai tetapi penangguhan bayaran pinjaman, insentif itu dan ini untuk SME dan sebagainya. Demi apa? Demi untuk menyelamatkan negara dan demi untuk menyelamatkan rakyat walaupun dituduh oleh Pakatan Harapan tidak mempunyai mandat daripada rakyat. Apa yang mereka lakukan tuan-tuan, Pakatan Harapan ini ialah menyembunyikan kelemahan masing-masing. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Pada ketika mereka menuduh Perikatan Nasional ini berebut jawatan, bergasak sana sini, sebenarnya perkara yang sama turut berlaku kepada mereka di Selangor dan juga di Pulau Pinang. Tuan-tuan tahu kenapa? Kerana mereka berebut jawatan Esko, pegawai itu, pegawai ini. Kerana apa? Mereka sebilangan besar pada mereka telah hilang jawatan di peringkat pusat. Mereka mahu merampas pula jawatan-jawatan yang ada di kerajaan negeri Selangor dan juga Pulau Pinang. Itu satu. Kedua, walaupun Datuk Seri Anwar telah dilantik sebagai Ketua Pembangkang yang mana beliau sendiri isytiharkan, masih berlaku satu pertembungan di antara beliau dan juga Tun Mahathir Mohamad yang mana mereka ini sudah saling tidak mempercayai. Dan apakah gabungan ini masih lagi kita mahu percayakan untuk mengendalikan negara, terutama ketika negara menghadapi krisis akibat COVID-19 ini. Itu kedua. Ketiga, DAP mencuba untuk menyembunyikan masalahnya sendiri dengan kononnya mengadakan satu cadangan PH+, bagaimana bersatu akan lemah akibat dikawal oleh UMNO dan sebagainya, sedangkan DAP mahu kita melupakan masalah yang terdapat dalam DAP hari ini. DAP mahu orang Cina menganggap DAP tidak masalah dan mereka ini kekal kukuh untuk menang pada PRU15. Come on. Orang Melayu rata-rata menolak. Jika kita lihat pada PR ke Tanjung Piai, betapa orang Melayu menolak Pakatan Harapan walaupun calon daripada Bersatu, walaupun calon itu orang Melayu, tetapi orang Melayu menolak sepenuhnya Pakatan Harapan kerana adanya DAP dan juga orang Cina sendiri turut menolak calon Pakatan Harapan walaupun DAP kempen kau-kau pada masa itu. Jadi kita dapat lihat DAP berdepan dengan masalah 3R. Race, royalty, religion, yang mana mereka tidak mampu untuk mencerminkan mereka ini sebagai sebuah parti berbilah bangsa, tetapi parti untuk satu bangsa saja, iaitu untuk bangsa DAP. Jadi tuan-tuan, saya harap tuan-tuan dapat fikir dengan jelas bahawa apa yang berlaku dalam situasi politik negara ini adalah kita mahukan sebuah kerajaan yang stabil. COVID-19 kemungkinan akan berada di keliling kita
dalam masa 2 tahun. Dan dalam masa 2 tahun inilah kita perlu ada kerajaan yang stabil untuk mentadbir negara ini agar bukan saja negara ini dapat diselamatkan untuk masa depan, tetapi juga kehidupan rakyat ini mampu kita selesaikan dengan pelbagai masalah seperti pengangguran, jenayah dan sebagainya. Saya harap tuan-tuan dapat berfikir secara baik agar kita menolak kerajaan baru, kerajaan Pakatan Harapan yang cuba untuk merampas semula daripada kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan kita kena ingat bahawa kerajaan Perikatan Nasional harus diberikan peluang untuk mentadbir 3 tahun dan pada PRU15. Kalau kita nak tukar kerajaan lagi, kita lakukan pada PRU15, bukan pada masa sekarang. InsyaAllah, sehingga kita bertemu lagi, selamat berpuasa. Dan saya ucap terima kasih kerana menonton video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.